Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ebit Liu jumpa individu. Dakwa keturunan Rasulullah Maula Muhammad. Pendakwa bebas popular Ebit Liu melahirkan rasa bertua dapat bersua muka dengan individu yang mendakwa dirinya keturunan yang ke-38 Nabi Muhammad. Ebit atau nama sebenarnya Ebit Irawan Ibrahim Liu 37 berkongsi perkara tersebut menerusi hantaran status terbaru media sosialnya. Rezeki di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA berjumpa dengan Maulana Muhammad Amin Al-Idrisi. Alhamdulillah terkesan dengan akhlak mulia Maula, lemah lembut orangnya, orang soleh dan penuh dengan adab, merendah diri orangnya. Saya minta beliau mendoakan saya, beliau minta doakannya juga. Kami saling mendoakan. Coretannya menerusi satu entry dalam Facebook selain menyertakan beberapa keping foto bersama individu kelahiran Maghribi itu. Menerusi penghantaran status nama, Ebit Liu memaklumkan dalam pertemuan tidak dirancang tersebut, dia sangat meminta nasihat berkenaan ujian dalam dakwah menegarkan syiar Islam. Sempat saya minta nasihat tentang ujian dalam dakwah dalam hidup. Katanya apabila ada ujian itulah dakwah. Rasulullah doa hidayah untuk umat. Nabi Muhammad tidak minta dibaling batu ketika Taif, tetapi ujian tidak berhenti. Rasulullah tetap mendoakan kebaikan dan hidayah. Sunatullah dalam dakwah ditentang dan diuji. Ya Allah, berjuta kebaikan yang kau berikan kepadanya, berikanlah sedikit kepada saya, tulisnya. Terdahulu Maula gagal mendapatkan kelulusan daripada beberapa jabatan agama negeri, membuatkan program beliau di Kedah, Terengganu, Kelantan dibatalkan. Sementara itu, nazab keturunan individu itu yang mendakwa sebagai keturunan Nabi Muhammad turut dapat tentangan daripada beberapa pihak. Jabatan Agama Islam Selangor Jais memaklumkan pihak mereka tidak membenarkan ceramah atau program Maulidur Rasul yang dihadiri Maula Muhammad Amin Al-Idrisi. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kalau Kepris nak saman silakan, kata Amir Ali Maidin. Kami tak akan sebut nama Kepris atau tag Kepris dalam hantaran kami. Kenapa dia nak terasa? Demikian maklum balas diberikan oleh pengarah urusan Maidin, Datuk Wira Dr. Amir Ali Maidin, berhubung tindakan penyanyi rap sensasi Ariz Ramli atau Kepris yang bakal menyaman pasaraya tersebut sebanyak 30 juta. Katanya pihaknya tidak membuat sebarang kesalahan dalam mana-mana ciapan dan hantaran yang dimuat naik di platform media sosial Maidin, serta tiada sebarang unsur perlian atau menghina individu tertentu. Siapa makan cili dia yang terasa pedas. Kalau betul Kepris nak saman, hantar surat saman kepada pihak kami, biar peguam saya nanti akan samankan, katanya ringkas. Semalam Kepris menerusi hantarannya di Instagram memaklumkan dia tidak teragak-agak untuk menyaman Maidin sekiranya tiada sebarang permohonan maaf daripada pihak tersebut dalam tempoh 24 jam susulan ciapan yang didakwa memalukan dirinya. Bagaimanapun Kepris hari ini sekali lagi memuat naik hantaran di Instastory menawarkan perbelanjaan secara percuma kepada rakyat Malaysia di pasaraya tersebut. Saya nak belanja rakyat Malaysia beras, minyak dan 3 bahan lain ikut pilihan anda secara percuma minggu hadapan. Pilih lokasi mana korang nak kep belanja, Subang Jaya, Bukit Jelentung atau Batu Caves, katanya. Mengulang lanjut, Amir Ali mengatakan sekiranya benar Kepris ingin melakukan kerja amal di pasarayanya, dia amat mengalu-alukan kehadiran mereka selain menawarkan 1 kilo paket gula kepada yang terlibat. Baguslah kalau Kepris nak buat kerja amal, bantu orang ramai, jangan lupa hubungi pihak Maidin ikut cawangan yang diinginkan. Saya pun nak bantu juga. Bagi yang terlibat Maidin akan beri 1 kilo gula kepada anda, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian.
Ebit Liu jumpa individu. Dakwa keturunan Rasulullah Maula Muhammad. Pendakwa bebas popular Ebit Liu melahirkan rasa bertua dapat bersua muka dengan individu yang mendakwa dirinya keturunan yang ke-38 Nabi Muhammad. Ebit atau nama sebenarnya Ebit Irawan Ibrahim Liu 37 berkongsi perkara tersebut menerusi hantaran status terbaru media sosialnya. Rezeki di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA berjumpa dengan Maulana Muhammad Amin Al-Idrisi. Alhamdulillah terkesan dengan akhlak mulia Maula, lemah lembut orangnya, orang soleh dan penuh dengan adab, merendah diri orangnya. Saya minta beliau mendoakan saya, beliau minta doakannya juga. Kami saling mendoakan. Coretannya menerusi satu entry dalam Facebook selain menyertakan beberapa keping foto bersama individu kelahiran Maghribi itu. Menerusi penghantaran status nama, Ebit Liu memaklumkan dalam pertemuan tidak dirancang tersebut, dia sangat meminta nasihat berkenaan ujian dalam dakwah menegarkan syiar Islam. Sempat saya minta nasihat tentang ujian dalam dakwah dalam hidup. Katanya apabila ada ujian itulah dakwah. Rasulullah doa hidayah untuk umat. Nabi Muhammad tidak minta dibaling batu ketika Taif, tetapi ujian tidak berhenti. Rasulullah tetap mendoakan kebaikan dan hidayah. Sunatullah dalam dakwah ditentang dan diuji. Ya Allah, berjuta kebaikan yang kau berikan kepadanya, berikanlah sedikit kepada saya, tulisnya. Terdahulu Maula gagal mendapatkan kelulusan daripada beberapa jabatan agama negeri, membuatkan program beliau di Kedah, Terengganu, Kelantan dibatalkan. Sementara itu, nazab keturunan individu itu yang mendakwa sebagai keturunan Nabi Muhammad turut dapat tentangan daripada beberapa pihak. Jabatan Agama Islam Selangor Jais memaklumkan pihak mereka tidak membenarkan ceramah atau program Maulidur Rasul yang dihadiri Maula Muhammad Amin Al-Idrisi. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Laporkan jika ada pendakwa luar negara meragukan. Umat Islam di negara ini dinasihatkan untuk melaporkan kepada pihak berkuasa Jabatan Agama Islam negeri masing-masing sekiranya mendapati terdapat pendakwa jemputan dari luar negara yang meragukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, ini kerana kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi memastikan pihak berkuasa agama negeri dapat menjalankan siasatan terperinci sekaligus membendung pendakwa tidak diiktiraf. Kalau garis panduan, kita tegas bahawa pendakwa yang tidak bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah kita tiada masalah, yang menimbulkan konflik dan perpecahan kita tak benarkan. Sebab itu saya nasihatkan terutamanya yang nak belajar ilmu, biarlah dengan guru yang beramal dengan ilmu dia, buat perbandingan dengan ustaz yang mendapat kelulusan pihak berkuasa. Mana yang menghuraikan hal agama pelik-pelik itu tak perlu ikut dan terus lapor kepada jabatan agama untuk ambil tindakan. Katanya ketika ditanya mengenai isu membabitkan seorang pendakwah yang dikatakan berasal dari keturunan Nabi Muhammad yang datang ke Malaysia untuk mengadakan ceramah di beberapa negeri. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis kesyukuran tamat operasi haji dan penghargaan sahabat Koprat Muslim Haji 1443 Hijrah di Menara Tabung Haji di sini hari ini. Ditanya mengenai rang undang-undang Mahkamah Syariah atau rang undang-undang 355 yang tidak dapat dibentangkan kerana pembubaran parlimen, Idris berharap ia dapat dibentangkan oleh Kerajaan Baharu selepas PRU 15. Jelasnya cadangan rang undang-undang itu sudah dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri pada 26 Ogos lalu dan kini ia berada di peringkat Jabatan Peguam Negara, namun tidak sempat dibentangkan susulan pembubaran parlimen. Justru saya berharap mana-mana kerajaan baharu yang dipilih selepas PRU 15 dapat meneruskan pembentangan rang undang-undang itu dalam usaha memperkukuh bidang kuasa jenayah syariah di negara ini, katanya.
Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Laporkan jika ada pendakwa luar negara meragukan. Umat Islam di negara ini dinasihatkan untuk melaporkan kepada pihak berkuasa Jabatan Agama Islam negeri masing-masing sekiranya mendapati terdapat pendakwa jemputan dari luar negara yang meragukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, ini kerana kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi memastikan pihak berkuasa agama negeri dapat menjalankan siasatan terperinci sekaligus membendung pendakwa tidak diiktiraf. Kalau garis panduan, kita tegas bahawa pendakwa yang tidak bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah kita tiada masalah, yang menimbulkan konflik dan perpecahan kita tak benarkan. Sebab itu saya nasihatkan terutamanya yang nak belajar ilmu, biarlah dengan guru yang beramal dengan ilmu dia, buat perbandingan dengan ustaz yang mendapat kelulusan pihak berkuasa. Mana yang menghuraikan hal agama pelik-pelik itu tak perlu ikut dan terus lapor kepada Jabatan Agama untuk ambil tindakan. Katanya ketika ditanya mengenai isu membabitkan seorang pendakwah yang dikatakan berasal dari keturunan Nabi Muhammad yang datang ke Malaysia untuk mengadakan ceramah di beberapa negeri. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis kesyukuran tamat operasi haji dan penghargaan sahabat Koprat Muslim Haji 1443 Hijrah di Menara Tabung Haji di sini hari ini. Ditanya mengenai rang undang-undang Mahkamah Syariah atau Rang Undang-Undang 355 yang tidak dapat dibentangkan kerana pembubaran Parlimen, Idris berharap ia dapat dibentangkan oleh Kerajaan Baharu selepas PRU 15. Jelasnya cadangan Rang Undang-Undang itu sudah dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri pada 26 Ogos lalu dan kini ia berada di peringkat Jabatan Peguam Negara, namun tidak sempat dibentangkan susulan pembubaran Parlimen. Justru saya berharap mana-mana kerajaan baharu yang dipilih selepas PRU 15 dapat meneruskan pembentangan rang undang-undang itu dalam usaha memperkukuh bidang kuasa jenayah syariah di negara ini, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Laporkan jika ada pendakwa luar negara meragukan. Umat Islam di negara ini dinasihatkan untuk melaporkan kepada pihak berkuasa Jabatan Agama Islam negeri masing-masing sekiranya mendapati terdapat pendakwa jemputan dari luar negara yang meragukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, ini kerana kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi memastikan pihak berkuasa agama negeri dapat menjalankan siasatan terperinci sekaligus membendung pendakwa tidak diiktiraf. Kalau garis panduan, kita tegas bahawa pendakwa yang tidak bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah kita tiada masalah, yang menimbulkan konflik dan perpecahan kita tak benarkan. Sebab itu saya nasihatkan terutamanya yang nak belajar ilmu, biarlah dengan guru yang beramal dengan ilmu dia, buat perbandingan dengan ustaz yang mendapat kelulusan pihak berkuasa. Mana yang menghuraikan hal agama pelik-pelik itu tak perlu ikut dan terus lapor kepada Jabatan Agama untuk ambil tindakan. Katanya ketika ditanya mengenai isu membabitkan seorang pendakwah yang dikatakan berasal dari keturunan Nabi Muhammad yang datang ke Malaysia untuk mengadakan ceramah di beberapa negeri. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis kesyukuran tamat operasi haji dan penghargaan sahabat Koprat Muslim Haji 1443 Hijrah di Menara Tabung Haji di sini hari ini. Ditanya mengenai rang undang-undang Mahkamah Syariah atau Rang Undang-Undang 355 yang tidak dapat dibentangkan kerana pembubaran Parlimen, Idris berharap ia dapat dibentangkan oleh Kerajaan Baharu selepas PRU 15. Jelasnya cadangan rang undang-undang itu sudah dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri pada 26 Ogos lalu dan kini ia berada di peringkat Jabatan Peguam Negara, namun tidak sempat dibentangkan susulan pembubaran Parlimen. Justru saya berharap mana-mana kerajaan baharu yang dipilih selepas PRU 15 dapat meneruskan pembentangan rang undang-undang itu dalam usaha memperkukuh bidang kuasa jenayah syariah di negara ini, katanya. Ditanya mengenai rang undang-undang Mahkamah Syariah
atau Orang Undang-Undang 355 yang tidak dapat dibentangkan kerana pembubaran parlimen, Idris berharap ia dapat dibentangkan oleh Kerajaan Baharu selepas PRU 15. Jelasnya cadangan rang undang-undang itu sudah dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri pada 26 Ogos lalu dan kini ia berada di peringkat Jabatan Peguam Negara, namun tidak sempat dibentangkan susulan pembubaran parlimen. Justru saya berharap mana-mana kerajaan baharu yang dipilih selepas PRU 15 dapat meneruskan pembentangan rang undang-undang itu dalam usaha memperkukuh bidang kuasa jenayah syariah di negara ini. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kepris audit lelaki mengaku cicit Nabi, pengguna Twitter pula dedah kenyataan JAKIM, mencurigakan dan berhati-hati. Sejak minggu lalu, media sosial hangat memperkatakan mengenai kehadiran seorang lelaki dan Maghribi yang mengaku sebagai cicit Nabi Muhammad ke Malaysia. Isu berkenaan menjadi kecoh selepas beberapa negeri membatalkan program membabitkan lelaki dikenali sebagai Syed Muhammad Amin Hamid Al-Idrisi bagi sambutan Maulidul Rasul. Antara negeri yang membatalkan jemputan ke majlis tersebut ialah Kedah, Terengganu, Melaka dan Kelantan. Malah pengarah Jabatan Hal Ehwal Negara Agama Islam Kelantan, Jahaik Datuk C. Muhammad Rahim Jusoh yang dipetik daripada Sinar Harian berkata, semua pihak perlu menyemak terlebih dahulu kesahihan latar belakang individu yang mendakwa mereka dari keturunan junjungan Nabi Muhammad. Persoalannya, siapa sebenarnya Syed Muhammad Amin yang mengaku dia sebagai cicit Nabi Muhammad? Terbaru, seorang pengguna Twitter, Arizami, berkongsi kenyataan yang didakwa dikeluarkan bahagian penyelidik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia tentang individu berkenaan. Daripada kenyataan berkenaan, pihak JAKIM dikatakan mendapati wujud keraguan terhadap latar belakang individu tersebut. Syed berasal daripada Algeria yang mendapat kewarganegaraan Maghribi iaitu Maroko, yang dikatakan juga mendapat kewarganegaraan Perancis. Dikatakan kini menetap di Fes, Maghribi, Maroko, mendakwa sebagai keturunan Ahli Bait, iaitu keturunan Sayyidina Al-Hasan. Berdasarkan penilaian awal, beberapa isu dan kontroversi berkaitan penama tersebut menjadi persoalan dan mencurigakan dan perlu berhati-hati dan diambil perhatian. Demikian yang ditulis pada kenyataan tersebut. Kenyataan itu juga menyebut maklumat mendapati penama warga Maghribi tersebut dikatakan dan berkaitan dengan beberapa isu dan kontroversi di Maghribi. Namun di maklumat awal tersebut tidak dapat disahihkan berikutan sumber yang amat terhad kerana dia bukan warga negara Malaysia dan tidak bergerak di negara ini. Isu yang dikatakan berkaitan dengan individu tersebut ialah mendakwa keturunan Ahli Bait yang nasab berubah-ubah gelaran iaitu Al-Idrisi, Al-Qawazani dan Al-Alami. Kedua, penipuan berkaitan duit di Maghribi. Ketiga, penipuan lain terhadap Zawiyah Sidi Kasim bin Rahman, Fes, Maghribi. Keempat, permasalahan dengan pihak Maulau Zubekatani. Kelima, dikatakan pihak Kementerian Wakaf menasihatkan kepada para syekh di Jami' Karum Huiyun supaya berhati-hati dengan penama tersebut. Dan yang keenam, para pelajar Asia Tenggara di Fes turut dinasihatkan supaya pun menjauhi penama tersebut. Dalam pada itu, penyanyi rap Kepris turut membuat hantaran menerusi Instagram memberi bayangan mengenai latar belakang individu berkenaan yang didakwa sebagai skamer. Atas permintaan ramai, kita sudah start audit saudara kita ini. InsyaAllah, Kep sendiri akan jumpa wakil My JAKIM to get to this bottom of this. InsyaAllah, terima kasih Ustaz daripada JAKIM yang Kep baru call tadi pada 3 petang tulisnya. Kepris juga berkata akan mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai perkara tersebut di akaun Instagram miliknya kemudian. Menerusi ruangan komen, netizen memberikan reaksi yang bercampur baru.
Namun, rata-rata tidak sabar menantikan kenyataan daripada Kepris, hasil bualannya dengan pegawai agensi induk agama itu.